Okey, kita iron 1 inci dulu sampai ujung dua belah. Cara nak iron 1 inci ini, lipat 1 inci, lipat 1 inci sampai bawah. Lepas tu iron dua belah. Ini bahagian tak cantik kain, bahagian dalam kain. Kita lipat di bahagian dalam kain. Lepas tu kita ambil zip. Dia ada beza tau, belakang dan depan. Kalau depan dia nampak satu baris je, kalau belakang dia nampak zip tu timbul. Okey, buka zip dulu. Samakan stopper dia yang warna putih tu. Nampak berkilat tu kan, ada, kalau kita buka zip tu kita akan nampak benda yang penghadang dia. Okay, kita samakan dia, samakan atas dia. Lepas tu kita potongkan sikit 10 inci, sikit je. Okay, dah potong. Kita buka zip. Bahagian yang timbul ni, bahagian yang boleh selak ni, yang belakang zip, letak betul-betul tepi lipatan 1 inci ni. Lepas tu kita pinkan dia betul-betul kat tepi lipatan tu. Tapi pin jangan sekali kain bawah. Pastikan kepala peniti berada di bawah. Tengok dia tak pin kan, dia pin atas, bahagian atas je, betul-betul kat tepi garisan yang kita gosok. Sebelah pun cara yang sama, kita pinkan dia. Okay, zip biasa panjang guna 20 inci atau 22 inci. Okay, sebelah ni pun tak peniti bawah dia. Okay, kita jahit. Waktu kita jahit, kita buka macam ni, buka basi 1 inci ni, lebarkan. Kita jahit betul-betul masuk celah zip. Waktu jahit tu selak celah zip ni supaya senang tapak mesin tu nak lalu betul-betul jahit celah ni. Kalau betul-betul tak jahit celah dia, dia akan nampak macam ni, nampak zip tu sikit. Okey, betul-betul masuk dekat celah zip tu, jahit, waktu jahit. Okey, kita jahit dulu zip dia. Okey, ni zip sorok, dia ada 2 lorong. Yang 2 lorong ni dia akan lalu betul-betul dekat zip ni. Dia akan lalu betul-betul dekat celah zip. Sebab tu dia ada 2 lorong. Kalau lorong yang sebelah ni, dia letak di lorong yang terdekat dengan zip. Sebab tu dia ada kiri kanan lorong. Sebab zip ni ada kiri kanan. Okey. Yang lorong yang terdekat dengan zip ni, tak tapak dulu. Okey, masukkan kat lorong mana yang terdekat. Lorong terdekat tu maksudnya bila jatuh jarum betul-betul dekat celah zip. Tengok ni, celah zip. Okey, baru kita letak tapak. Tengok, bila kita selak tu dia akan lalu betul-betul kat celah ni. Sambil jahit, sambil selak zip ni, supaya bila jahit dia betul-betul masuk dekat celah zip. Kalau dia tak masuk celah zip, nanti bila zip, dia akan nampak zip dalam tu. Dia tak jadi zip sorok lah. Kalau zip sorok dia terlindung macam tu. Kalau zip tu tak rapat jahit dia jadi macam ni, nampak. Okay, kita jahit. Okay, kita buka zip dia punya peniti. Okay, sambil tu kita selak sikit zip ni. Matikan jahitan. Okay. Okay. Bila kita gosok, dia ada nampak kesan ni, kesan kosok 1 inci. Waktu kita selak zip tu, kita betul-betul duduk sebelah kesan 1 inci yang kita gosok tadi tu. Kita selak dia sambil jahit. Bila selak tu, dia betul-betul jatuh kat tepi lipatan yang kita gosok 1 inci. Okay, bila dah sampai ujung, dia tak boleh jalan dah, terus je matikan. Okay, dah siap jahit. Kita jahit sebelah lagi. Okay, dia betul-betul masuk dekat celah. Dia jangan jahit dekat sini, dia kena betul-betul kat celah zip. Okay, sebelah lagi cara yang sama. Okay, bila kita dah peniti, kita tak risau dah lah zip tu lari ke mana. Sebab tu kena peniti. Okay, ni lorong yang terdekat
kat mana jatuh jarum. Tadi lorong yang ni kan yang kita pakai. Lorong yang sebelah pula kita pakai. Sebab dia dekat dengan situ, zip tu. Bila jatuh jarum. Waktu kita jahit, kita selak. Betul-betul jatuh dekat, bila selak betul-betul jatuh kat kesan lipatan 1 inci yang kita gosok tadi. Tengok ni. Itu tandanya dia tak terpusing-pusing. Jangan terpusing-pusing macam tu. Dia kena macam ni. Kena macam ni. Sama je. Jangan terpusing macam ni. Kalau terpusing macam ni, nanti kita tak boleh zip dia. Kita kena betulkan zip macam ni. Okay, bila kita dah siap jahit kedua-kedua belah zip. Okay, contohlah anda jahit tak betul-betul celah zip. Tindih je balik semula, jahit semula. Dah siap jahit zip, kita try tutup dia. Okay. Hasil dah jahit zip, bila tutup dia akan nampak satu garis je. Kalau dia tak nampak satu garis, dia nampak macam contoh dia nampak zip macam tu kan. Itu maksudnya dia tak rapat lagi. Kalau tarik memanglah nampak. Maksudnya kalau kita zip tu, kita nampak zip tu di luar. Dia tak jadi zip sorok lah kalau macam tu. Dia kena jahit balik. Lepas tu kalau dia tak boleh zip, maksudnya dia tertindih zip. Waktu kita jahit, kita jangan tertindih zip ni pula. Dia kena masuk betul-betul kat celah. Jangan tertindih zip. Kalau tindih zip, dia tak boleh zip. Waktu jahit tu kena hati-hati. Okay, dah siap jahit zip. Kita jahit pula bawah zip ni. Kita buka ni kan. Okay, kita terbalikkan semula. Kita selak macam ni. Samakan basi. Kita jahit dekat betul-betul bawah jahitan zip. Ni kan ada kesan jahitan zip tadi yang kita jahit zip sorok. Kita jahit, kita selak dia. Ni, tarik. Ekor zip ni tarik ke tepi. Supaya dia senang jahit kat celah ni. Okay, kita jahit 1 inci sampai bawah. Ni samakan lah. Ni samakan. Kita jahit daripada sini sampai bawah 1 inci. Okay, kita jahit menggunakan tapak zip tepi. Zip tepi ni dah ada 2 lubang. Lubang yang terdekat ni dia akan lalu dekat betul tepi jahitan. Bawah jahitan zip sorok tadi. Kalau dia guna tapak biasa, dia akan jauh sikit jahit dia. Nanti tak cantik. Dia nak betul-betul kat celah ni. Jahit sampai bawah. Okay, kita guna tapak zip ni. Kita jahit, kita selak dulu yang ni. Supaya senang sikit nak lalu dia. Tak ada rasa tebal. Okay, kita letak tapak. Selak ni. Kita samakan basi ni. Oh, kita jahit. Kita matikan jahitan. Kita jahit basi 1 inci tau. Bila dah gosok, kita akan nampak kesan lipat 1 inci. Okay, ni dah siap jahit. Betul jahit kat bawah zip. Okay, kita dah siap jahit ni. Jahit ni, dia akan jadi macam ni. Kita jahit dad pula. Dad, pegang ujung bucu dengan ujung bucu. Kita jahit. Sini dan sini. Waktu jahit kita pegang bucu dengan bucu. Jahit kun je. Okay, kita jahit dad ni. Kita ambil bucu dengan bucu dia. Kita pakai tapak biasa. Jatuhkan jarum betul-betul dekat bucu dia. Okay, kita jahit halus. Halus. Makin lama makin besar. Besar, halus. Okay, kita jahit macam kun. Yang warna kuning ni. Makin lama makin halus. Dia jadi macam jahitan kun. Halus. Mula ruang dia kecil. Makin lama makin besar. Kecil. Sampai bucu ni. Dia macam tu. Sebelah lagi cara yang sama. Sebelah lagi tak. Okay, yang kita cakap ruang dia makin kecil makin besar tu. Bila kita surai, kita akan nampak dia macam kun. Jadi ikut je tanda tu. Bila surai tak nampak dia punya garisan, pekatkan balik dengan kapur dan pembaris. Guna pembaris lah untuk garis ni. Okay, ni kita gosok. Dah siap jahit ni.
Yang dak ni kita gosok, kita kembangkan sikit dak ni. Macam tu kita gosok dia. Kita kembangkan sikit dia punya ni. Kembangkan sikit, gosok. Sama kita kembangkan tengah-tengah dia macam ni. Gosok. Lepas tu kita gosok pula yang ni. Ni, gosok yang ni. Gosok yang ni. Okay, kita bentang macam ni yang cantik di atas, badan belakang ni. Kita terus ambil badan depan. Temukan cantik dengan cantik kain badan depan dan belakang. Di bahagian luar, temukan dia. Samakan bahu dia. Ini samakan bahu. Jahit setengah inci, basi. Cantum bahu. Peniti dulu lah bahu dia. Kalau siapa yang dah biasa jahit, dia tak meniti, dia terus jantan. Okay, kepala dia berada di bawah. Kepala peniti. Supaya kita jahit dia boleh langgar. Ataupun kita senanglah nak tarik bila jahit tu. Okay, sebelah cara yang sama. Kita jahit setengah inci atas bahu. Okay, matikan jahitan dulu. Jahit setengah inci. Okay, sebelah lagi bahu setengah inci. Okay, dah siap. Okay, dah cantum bahu, kita buat lebar macam ni. Lepas tu kita iron sikit sini. Bukaan basi ni. Kiri kanan kita iron. Supaya dia macam jadi macam ni. Kita bentang dalam keadaan macam ni. Yang cantik berada di atas, yang bahagian kain luar berada di atas. Okay, zip ni kita buka, kita lebarkan basi zip. Macam ni. Biasa macam ni kan, dia akan tertutup macam tu. Tapi kita buka dia. So kita lipat dua. Kita samakan ujung zip ni dengan ujung zip ni. Garisan bahu samakan dengan garisan bahu bawah. Samakan bukaan keruk leher dia. Samakan ketiak dia ni. Okey. Samakan tepi dia ni. Pastikan dia buka lebar-lebar macam ni. Jangan macam ni. Tak nak, dia nak betul-betul cantik. Betul-betul dia rata je. Ni kita pinkan sini. Ini pun kita pinkan sini. Okay, kita pinkan dia tepi ni. Okay, basi zip ni buka tau. Samakan. Ni samakan garisan bahu dengan bahu. Kita pin supaya bila kita bentang tu dia tak adalah lari. Okay, kita samakan, ratakan dia. Okay, kita snip sikit tengah keruk leher depan. Lepas tu, pada peniti kita akan tekan atas kertas gam. Atas untuk buat lapik leher. Kita lipat dua lapik leher, lapik gam. Okay, lapik gam ni, yang bahagian straight ni ira lurus. Nampak jalur dia lurus tu maksudnya ira lurus. Kita ambil dia, bahagian ira lurus macam ni. Kita lipat manjang macam ni. Lebar lebih kurang ambil 6 inci. Lagi besar bukaan keruk leher, lagi besar lah lipat dia. Kita ambil 6 inci je. Dia terpulang lah kalau keruk leher anda luas, besar lagi lah. So, kita tekap tadi bukaan leher yang tadi kita peniti tu. Kita bentang atas kain lapik leher. Okay, yang bahagian lipatan keruk leher depan ni sama dengan lipatan lapik gam. Ini betul letak kat tepi ni. Anjak lebih kurang lapik gam bawah ni lebih kurang 4 inci atau 3 inci. Okay, kita buka dia bagi rata. Kita buka keruk leher ni besar-besar. Pastikan dah rata. Jangan bila tekap tu jangan macam ni. Tak nak. Betul-betul rata macam ni. Yang bahagian lipatan ni sama dengan lipatan lapik gam keruk leher. Okay, kita lukis ikut bentuk ni. Keruk leher ni lukis sampai sini.
Kita lukis ikut bentuk keruk leher belakang dan keruk leher depan. Di bahagian sini juga. Ni, dah siap. Ni, pasi belakang. Pasi di bahagian sini 4 inci atau 4 inci setengah. Sini 3 inci. Sini 3 inci. Sini 3 inci. Terpulanglah sini nak 2,5 ke 3 inci ke. Jadi ada ruang untuk lapik leher ni. Tanda sikit sini tengah dia. Kita potong. Tentang kain, bahagian tak cantik berada di atas atau bahagian dalam berada di atas. Ni kain penca, kain lebihan. Okay, kita buka ni. Yang bahagian bergam yang lekat atas kain ni. Okay, kita gosok. Baru kita potong ikut bentuk ni balik semula. Kita potong bahagian dalam dia. Kalau dia kurang lekat, gosok je balik. Kalau kita buka-buka balik dia punya ni, gosok je balik bagi lekat semula. Okey, ni hasil selepas potong. Okey, kita buka dalam keadaan bentang macam ni, yang cantik di luar, yang luar letak di atas. Yang cantik tu maksudnya di luar. Okey, kita bentang macam ni, basi sini buka lebar-lebar. Okey, kita ambil lapik leher ni. Kita ukur setengah inci keliling. Tanda setengah inci keliling. Supaya nak jahit senang dia ikut tanda. Okay, kita dah tanda supaya kita jahit atas ikut yang kita tanda ni. Okay, kita bentang macam ni. Ni ada kesan snip tengah kan. Samakan dengan garisan yang kita tanda tadi. Garisan tengah kita tanda. Temukan cantik dengan cantik kain. Okay, kita pin dia. Samakan tengah dulu, baru pin keliling keruk lagi. Okay, pastikan kepala dia di bawah. Okay, kita pinkan sama dengan tengah. Pinkan ujung ni, samakan. Sebelah pun cara yang sama juga pin. Jahit setengah inci basi ikut tanda ni. Ni setengah inci basi ni. Jahit je. Okey, kita jahit ikut tanda basi kita tanda ni setengah inci keliling keruk leher. Okay, kita jahit daripada hujung ni. Okay, kalau kita nak belok, kita tikam kain dulu, angkat tapak, pusingkan dia. Tu kita tak balik tapak dan jahit macam biasa. Bila kita rapin dia senanglah sikit nak jahit. Okay, tikam kain, angkat tapak. Kalau kita nak belok ke apa-apa, hentikan kain dulu, baru angkat tapak supaya dia tak lari daripada jahitan. Okay, dah siap jahit dia. Pastikan yang bahagian zip ni, jahit atas stopper ataupun bawah stopper. Stopper tu yang ni, jahit betul-betul lah atas ni ataupun bawah ni. Jadi sama rata lah. Kalau sebelah jahit bawah stopper, sebelah lagi pun kena jahit bawah stopper. Kalau sebelah lagi sebelah atas stopper, sebelah lagi pun sama. Dia tak boleh satu kat bawah, satu kat atas. Okey, bentang macam ni. Kita tengok jahitan belakang dia. Ni kan depan kan. Belakang dia ni, ada tak kain bertindih? Sebelum kita snip, kita kena tengok ada tak kain bertindih. Kalau bertindih macam ni contohnya, kena buka balik dan kasih hilang tindihan dia. Okay, supaya bila kita terbalikkan nanti tak adalah nampak kain tu bertindih di keruk leher. Okay, dah macam ni kan tak ada bertindih kan. Okay, baru kita snip. Okay, kita snip dia atas, betul-betul atas jahitan yang kita jahit tadi. Jangan kena jahitan, kalau tidak nanti terkoyak.
pastikan hati-hati bila snip ni. Jarak snip ialah dalam setengah inci. Okay, kita dah snip dia keliling. Kita kecilkan basi dia dalam suku inci. Tinggalkan dalam suku inci. Hati-hati bila potong ya. Okay, dah siap potong. Okay, kita jahit tepi ni pula. Samakan tepi ni dengan tepi basi inci zip. Kita tanda tepi zip. Okay, kita jahit betul-betul tepi zip. Boleh rasa bila kita pegang ada rasa timbul tu. Kita jahit tepi dia. Ni pun sama. Kita samakan dia. Kita jahit tepi dia sampai atas. Kita tanda. Ataupun kita pin dulu lah siap-siap. Tu kita tanda dia. Okay, kita guna tapak zip tepi. Boleh lalu betul-betul celah zip. Okay, kita mula start daripada atas ni. Kita akan jahit dia. Ikut tanda tu. Letak tapak dia. Kita tikam kain dulu sebelum start. Mula jahit matikan. Akhir jahit pun matikan. Okay, sebelah lagi. Cara yang sama. Ni kita jahit start daripada bawah ke atas pula. Beza dia tadi tu daripada atas ke bawah, ini bawah ke atas. Okay, macam tu. Kita dah siap jahit tepi zip ni. Kita terbalikkan dia. Kita tarik ujung dia ni dan cantik. Sama juga ujung ni. Okay, kita balikkan masuk dalam. Okay, ni kita cocoklah sikit ujung dia ni, kasi dia cantik sikit keluar. Kita iron dia kasi rata. Lepas kita iron, kita jahit betul-betul tepi keruk leher ni. Jahit halus je keliling dia. Sampai sini. Okay, kita jahit halus je kat tepi tu. Okay, kita nak belok, tikam kain dulu. Baru angkat tapak. Alihkan. Setesakan untuk laluan jahit ni. Okay, dah siap. Jahit halus tepi leher. Kita temukan sisi dia pula. Ni kain badan hadapan yang dah cantum leher. Okay, kita temukan sisi badan. Temukan sisi badan. 1 inci jahit daripada sini sampai ujung baju. Pin, pastikan kita pin kepala dia di sini. Dia buat silang supaya boleh langgar. Kalau tak nak langgar pun, nak dekat je dengan pin tu, tarik. Matikan jahitan. Ni pula, tapi ni saya start daripada bawah. Sebab dah pin kan, boleh dah start dari bawah. Kalau tak pin, kena start daripada atas, daripada bawah ketiak. Okay, dah siap jahit kiri kanan sisi badan. Buka cuff ni. Okay, yang saya ingat ni bahagian sisi. Jangan buat bahagian atas pula yang saya ingat ni. Salah. Ni duduk kat sisi. Okay, yang lipatan ni bahagian bawah. Ini yang kita akan cantum dengan atas. Okay, sebelum jahit tepi, cantumkan dulu tangan ni. Lipat dua cantumkan. Lepas tu baru jahit tepi yang kiri, kanan dan tempat cantuman ni. Okay, sebelum kita jahit tepi baju, kita jahit dulu 1,5 inci sambungan ni. Okey, baru kita jahit tepi ni. Buka peniti dia. Baru kita jahit tepi yang ini dan sisi tangan dan atas tangan. Okey, kita jahit tepi. Okey, baru kita
Jahit tepi sisi tangan dan atas tangan. Okey, cara yang sama juga untuk tangan sebelah lagi. Okey, ni kita tunjuk contoh jahit tepi. Okey, kita jahit tepi macam biasa. Cuma beza dia waktu jahit tepi sisi, jahit tepi ni dululah. Sambungan dia tu. Okey, dua tangan ni kita ambil. Okay, kita akan jahit zip di sini mula-mula. Kita terbalikkan tangan ni. Lipat 1 inci tepi tangan. Lipat 1 inci tepi tangan. Ukur waktu gosok tu. Ni bahagian terbalik Lipat 1 inci. Lepas tu gosok sampai ujung. Ni pun sama. Ini pun sama. Dua-dua belah tangan buat cara yang sama. Okey, macam ni. Kita terbalikkan bahagian cantik di atas. Ada kesan gosok kan 1 inci. Okey, kita ambil zip sorot dalam ukuran 10 inci. Kita buka. Ni dalam keadaan zip terbalik. Bila zip, ini di depan, ini di belakang. Okey. Belakang ni kita buka zip tak macam ni. Ujung ni kita lipat. Kan dia tak sampai atas zip tu. Kita lipat dia. Kita letak sama rata dengan ujung tangan ni. Kita letak zip sorok ni sebelah kesan gosok yang kita gosok 1 inci tadi ni. Ni kan ada kesan gosok. Bila kita buka dia nampak kesan gosok tu. Kita letak zip ni sebelah kesan gosok 1 inci tadi. Kita akan nitikan dia. Kita niti kepala dia di bawah. Bila kita jahit tu senanglah nak cabut. Ataupun kita letak tepi ni, kita jahit kasar kat tepi ni kalau tak nak tahan dengan peniti lah. Okay, sebelah ni bawa ke sana. Pin sebelah kesan gosok 1 inci tu juga. Yang ni lipat sampai habis. Dia punya tu tak boleh nak lipat dah. Atas, betul-betul atas stopper tu. Okay, kita dah peniti dia. Kita akan jahit. Bukan macam ni tu jahit, kena buka. Macam ni, bagi dia macam tu. Lepas tu jahit tu. Macam ni, kita buka dia punya basi 1 inci tu. Bukan jahit sekali macam ni. Kena buka. Buka, waktu kita jahit guna zip sorok tu, lalu betul-betul celah ni. Jangan tertindih zip pula dah. Kena lalu celah zip saja, bukan tindih zip. Okay, lepas tu kita dah siap jahit kiri kanan. Nanti kita akan jahit bahagian sini. Sini. Untuk tutup atas pula. Okay, tangan sebelah lagi buat cara yang sama. Okay, letak tapak zip sorok. Cara jahit dia sama je macam zip belakang. Okay, kita cabut, dah letak tapak dan jarum di celah zip. Letakkan zip ni di lorong yang dekat dengan jarum yang boleh lalu di celah-celah zip ni. Dia ada 2 lorong. Okay, kita cabut jarum peniti dulu. Okay, kita jahit, selak dia supaya dia senang lalu betul-betul tepi zip. Okay, kita buka jarum peniti dia kalau nak dekat dah. Okay, dah tak boleh gerak, terus matikan. Okay, dah siap. Sebelah lagi, cara yang sama. Sampai sini. Ni kita tindih sikit. Okay. Kita tindih supaya dia tak terbuka-buka. Yang sebelah lagi pun tindih tepi ni sikit. Kita dah jahit, kita cuba zip. Okay, kalau senang zip maksudnya dia tak tertindih zip lah. Okay, kita jahit pula bahagian atas tangan ni. Okay, kita samakan basi dia. Jahit betul-betul bawah jahitan zip sorok tadi. Boleh nampak jahitan. Kita mula jahit daripada sini sampai sini dengan basi 1 inci. Okay, kita guna zip tepi supaya dia boleh masuk celah-celah ni. Okay, kita jahit bawah jahitan zip sorok tadi. Betul-betul masuk celah ni. Untuk jahit kita tarik zip sorok ni ke tepi supaya senang nak masuk celah bawah zip jahitan zip. Okay, jahit 1 inci basi. Okay, dah jahit ni. Bolehlah gosok bahagian ni.
Okay, kita terbalikkan dia. Kita boleh gosok bahagian ni juga. Kita dah siap jahit tangan sebelah lagi cara yang sama juga. Kita dah siap dua-dua belah tangan. Kita cari tengah atas tangan. Kita selipkan sikit. Sebelah ni pun cara yang sama. Lepas tu kita masukkan atas tangan di dalam ketiak baju. Pastikan tangan dalam keadaan cantik di luar. Badan dalam keadaan tak cantik di luar. Kita masukkan tangan di dalam ketiak badan. Kita samakan yang di snip tadi dengan garisan bahu. Sisi badan samakan dengan sisi tangan. Garisan disamakan. Kita pinkan dia. Kita jahit keliling lubang ketiak tangan. Kita jahit daripada bawah ketiak tangan. Ni yang kalau tak nak tebal boleh lipat ni. Supaya dia tak tebal sangat. Kita jahit 1/2 inci basi. Kita pegang, kita pin ni atas ketiak tangan. Yang ni bawah yang ketiak betul-betul sisi je tu kan. Yang ni yang atas sama dengan garisan bahu. Kita jahit dulu bahagian bawah ni. Ni kita pegang dia. Kita meniti ni samakan. Samakan. Jahit 1/2 inci. Kita akan dapat macam gelembung sikit. Waktu kita samakan dia, kita akan dapat macam gelembung kan. Biar je gelembung tu kat tepi. Macam tu. Kita tak akan langgar gelembung dia untuk tindih. Pastikan gelembung dia berada di tepi. Ni. Sisi tangan pegang. Samakan ketiak atas tangan ni dengan ketiak badan. Tengok ni dia ada. Bila samakan dia ada macam lebih. Gelembungkan je macam tu. Kalau gelembung dia lari, tikam kain, angkat tapak, alihkan gelembung dia pergi tepi. Alihkan gelembung dia pergi tepi. Ni, ujung ni. Ni teknik jahit lubang ketiak. Dia dah gelembung dia hilang kan? Gelembung dia dah ke tepi. Nanti bila gelembung dia ke tepi sini, nanti dia boleh tertindih. Jadi kita tikam kain dulu. Angkat tapak. Alihkan gelembung dia pergi tepi. Tepi tu jangan tepi sini. Salah. Dia kena sama dengan bawah ni. Kain bawah ni. Macam tu. Kita letak balik tapak. Kita dah siap jahit keliling lubang ketiak. Dia macam gelembung dia jadi macam ni. Dia kalau tangan seeloknya ada benda ni. Supaya bila pakai baju tu dia punya jatuh tangan tu cantik kat bahagian bahu. Pastikan tak ada tindih-tindih kain macam ni. Macam tu patut terjahit. Kalau ada tertindih ataupun bahagian sini tertindih kain, kena buka balik, jahit semula. Lepas tu kita cara nak gosok lengan. Pastikan bahagian lengan ni masuk ke dalam dulu. Gosok kat basi-basi dia je. Pastikan rata dulu. Jangan tertindih macam tu terus gosok. Nanti dia ada kesan tertindih. Jadi kena ratakan dulu baru gosok. Kita dah siap sambung lubang ketiak. Kita terbalikkan baju ni. Lipat 1 inci. Keliling bawah baju. Lipat 1 inci. Yang bahagian melengkung. Bila lipat, dia tak boleh terus straight. Dia macam ada lengkung kan macam ni. Dia jadi terbesar bila kita terus lipat straight. Biar je dia ikut lengkungan dia tu.
lengkungan dia tu bila kita jahit, dia macam ada lebih-lebih tau. Pindah sikit macam ni, lipat macam ni sikit. Kita tak ikut lengkungan dan tak lipat macam ni, bila anda jahit nanti, dia tak cantik, dia akan jadi lurus macam tu. Dia akan basi terbesar macam ni. Dia kan melengkung, bila kita gosok, dia akan jadi terbesar macam ni sebab dia tak ikut melengkung dia. Bila melengkung, automatik kita jahit, kita kena lipat sikit sebab dia ada lebihan. Okay, kita kena lipat macam ni. Okay, kita lipat 1 inci bawah baju, yang bahagian belah dalam ni lipat 1 inci. Dah ukur 1 inci keliling, penitikan dan gosok. Kalau nak senang jahit, gosok terus. Okay, kita dah siap penitikan. Kita jahit keliling atau jahit tepi. Yang ni yang lebih ni, masukkan ke dalam. Kita jahit benang dia sama bila dari depan dia nampak macam ni. Halus dia jahitan dia. Pastikan mata jahitan dia 2,5 atau 2. Kalau ikutlah mesin anda tu berapa dia punya jahitan yang halus. Jangan yang kasar sangat. Kan macam melengkung sikit. Dia bila melengkung dia macam ada lebih gelembung-gelembung. Jadi bila jahit, lipat je sikit macam ni. Ni pun masukkan je ke dalam. Ni kita akan jumpa yang melengkung kan. Dia ada macam lebih-lebih. Lipat je ni. Okay. Tikam kain, angkat tapak, betulkan balik kedudukan dan jahit seperti biasa. Ni matikan jahitan. Dah siap untuk bahagian bawah. Hasil baju yang telah siap dijahit.